Okey, slide seterusnya. Apa objektif yang kita nak capai petang ni? Yang pertama, kamu boleh menyatakan adab-adab ketika berhujah. Tajuknya ialah berhujah. Berhujah ni apa? Sekejap lagi Ustazah akan terangkan. Objektif yang kedua, kamu boleh bezakan antara amalan berhujah yang beradab dan yang tidak beradab. Okey. Yang ketiga, kamu boleh jelaskan apakah ciri-ciri tanda-tanda orang yang berhujah yang baik. Okey. Dan yang keempat, boleh menerangkan faedah beradab dan akibat jika tidak mengamalkan adab ketika berhujah. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, seterusnya, kita tengok apakah maksud berhujah. Bukan berhajah, berhujah. Berhujah maksudnya melontarkan suatu pendapat berserta alasan yang diberikan sebagai menyokong atau menentang sesuatu. Ini contohnya, kamu ada pendapat kamu. Kamu ada pandangan kamu yang tersendiri, tak sama dengan orang. Jadi, cara kamu nak sampaikan pandangan kamu kepada orang lain, mestilah dengan menjaga adab. Sebab orang lain pun ada pandangan sendiri. Faham? Contoh, Muaz kata pada pandangan saya, petang-petang ni elok tidur. Contoh, kawan lain kata pula, mana pula petang-petang ni elok belajar. Jadi, cara nak menyampaikan pandangan masing-masing, hujah masing-masing, mesti ada alasan. Mesti ada alasan untuk sokong apa yang kamu hujahkan, apa yang kamu fikirkan. Faham? Faham tak setakat tu? Faham. Jadi kalau kita nak lontarkan hujah kita nak lontarkan pandangan kita nak bagi tahu orang lain, boleh tak kita nak marah-marah? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Pandai Muaz. Tak boleh. Okey, bagus. Kita teruskan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hadis ya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berkata baik atau diam sahaja. Jadi daripada hadis ini kita faham Nabi galakkan kita bercakap perkara yang baik. Kalau tak boleh cakap baik-baik, elok senyap. Elok senyap. Okey? Terusnya. Apa tu? Kita belajar ya. Apakah adab-adab berhujah? Yang pertama, pastikan awak menutup aurat. Sebab apa? Bila kita nak berhujah, nak beri pandangan pada orang lain, tentulah kita menghadap orang. Betul tak? Kita nak bercakap, mesti menghadap orang, pastikan tutup aurat. Yang kedua, merendahkan suara. Suara yang sesuai lah. Volume suara awak yang sesuai. Janganlah rendah sangat sampai orang tak dengar. Kamu nak bagi tahu pandangan awak, tapi suara tak dengar. Orang seronok tak nak dengar. Jadi pastikan suara awak rendah, bukan terlampau menengking ataupun terlampau tinggi. Okey, yang seterusnya, idea yang ikhlas. Pastikan hujah awak tu berdasarkan idea yang ikhlas. Idea yang rasional. Tahu tak rasional tu apa? Tahu tak rasional? Pernah dengar tak perkataan rasional? Tak pernah? Rasional maksudnya munasabah. Idea yang munasabah. Idea yang boleh diterima akal fikiran. Contoh, kamu bagi pendapat, hari ni elok kita berjalan-jalan ke pasar raya. Sebab seronok tak ada orang. Rasional tak hujah tu sekarang kalau kamu gunakan? Masuk akal tak? Seronok tak? Boleh tak kita pergi pasar raya ramai-ramai pada keadaan PKP ni? Tak boleh. Bagus, tak boleh. Sebab apa? Tak rasional. Tak munasabah. Sebab apa? Kita sekarang menghadapi PKP. Disebabkan apa? Kita PKP sebab apa? Salji turun ke? Sebab apa kita PKP? Jawab. Siapa nak jawab? Sebab apa? Alisha, Nurin Alisha. Sebab apa kita PKP? COVID. Pandai. Sebab COVID. Kita kena duduk rumah. Okey. Jadi seterusnya, adab seterusnya ialah berani memberi pendapat. Macam Muaz. Berani memberi pendapat. Sebab COVID, Ustazah. Bagus. Seterusnya apa? Tidak menyindir. Jangan menyindir orang. Kalau kita ada pendapat, jangan menyindir orang lain.
Sebab apa? Ia akan menyebabkan orang lain tak puas hati. Faham tak? Faham tak? Faham. Okey, bagus. Seterusnya, gunakan bahasa yang mudah difahami. Okey? Sekarang Ustazah gunakan bahasa mudah tak? Bu- Faham tak? Faham kan? Okey, Faham. kalau faham angguk je. Faham. Jika nak berhujah, gunakan bahasa yang mudah-mudah. Kalau nak berhujah dengan orang kampung di Negeri Sembilan, gunalah bahasa yang dia faham. Janganlah guna bahasa, eh, bahasa apa? Nak cakap dengan Mas, orang kampung di Sembilan. Janganlah guna bahasa Jerman. Tak faham dia. Jadi kita nak berhujah guna bahasa yang difahami. Okey, apa lagi adab berhujah seterusnya? Okey, memulakan dengan salam, bagi salam dulu okey. Assalamualaikum. Yang sesuai lah. Kalau nak berhujah dengan orang bukan Islam, sesuai tak kita bagi salam? tak. Mungkin kita cakap selamat pagi, selamat petang dan sebagainya. Okay, seterusnya intonasi yang sesuai. Intonasi tinggi, rendah suara awak. Laju, pendek, panjang suara awak. Nak bercakap sesuai lah. Janganlah terlampau panjang ataupun terlampau laju ataupun suara terlampau tinggi ataupun terlampau rendah sampai orang tak faham. Jadi berhujah gunakan intonasi suara yang sesuai. Okey, seterusnya bersandarkan Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kita ada hujah, kita ada pendapat, kita gunakan sokongan daripada ayat Quran ataupun hadis Nabi. Faham? Seterusnya, menghormati pendapat orang. Sebab kita ada pendapat, orang lain pun ada pendapat, idea dia sendiri. Jadi kita kena hormat, saling menghormati. Dan seterusnya, tidak menyakiti hati orang lain. Sangat-sangat perlu dijaga. Jangan sakiti hati orang lain. Okey, itu tadi antara adab-adab yang perlu kita jaga ketika berhujah, ketika melontarkan sesuatu pendapat. Sekarang ni kita tengok apa amalan yang dikira tak beradab. Macam mana orang kata tak beradab lah, macam mana? Yang pertama, emotional. Tahu emotional tu apa? Emotional apabila hujahnya tidak mendapat perhatian. Dia tiba-tiba pula kan nak marah kan. Sebab apa? Pandangan idea dia tak diterima orang ataupun orang tak peduli. Jadi ini kira tak beradab. Okay, Ustazah nak onkan kamera awak. Ustazah nak pastikan awak betul-betul ada depan Ustazah. Onkan kamera awak. Ustazah tengok ada 5 orang lagi ni tak onkan kamera. Jangan risau. Attendance kehadiran kamu secara automatik. Ustazah tak payah tanya nama. Automatik ada dalam sistem ni. Ustazah akan tengok semula nanti. Okay, seterusnya hujah yang menyinggung perasaan orang. Jangan beri idea yang menyebabkan orang lain rasa tersinggung. Rasa sedih dengan idea awak, pandangan awak. Jangan. Seterusnya, hujah yang tidak rasional. Tidak munasabah. Jangan keluarkan pendapat ataupun idea yang tidak munasabah. Macam tadilah. Kata suruh pergi pasar air ramai-ramai. Tak rasional, tak munasabah. Jangan buat. Faham tak? Jangan buat. Yang terakhirnya, intonasi suara yang menengking. Menengking maksudnya suara dia tinggi, menjerit-jerit. Tak boleh. Jangan buat. Okay, setakat tu, Ustazah harap kamu boleh faham. Sekarang Ustazah teruskan dengan apa faedah? Apa kebaikan jika kita jaga adab-adab ketika berhujah tadi? Apa yang kita dapat? Yang pertama, disegani, dihormati dan disenangi orang ramai. Sebab apa? Kita orang yang beradab, orang segan dengan kita, orang hormat kita, orang senang dengan kita. Okay, seterusnya apa? Dapat menerima teguran ke arah kebaikan. Sebab apa? Kita orang yang beradab, mudah terima teguran. Orang lain pun akan mudah terima teguran kita. Okay, seterusnya dapat mengubah sikap pendengar. Benda-benda yang baik, cara yang baik disampaikan, orang akan terima. Okay, seterusnya menyatu padukan masyarakat. Kalau dah semua baik, pastilah semua akan jadi bersatu padu. Tak adalah bergaduh. Okay, faham? Okay, Faham. okay, bagus. Seterusnya, apa tu?
apa dia buat tu. Okey, akibat. Okey, apa akibat, apa akan terjadi sekiranya kita tidak beradab ketika menyampaikan hujah kita. Yang pertama, masyarakat sering bersengketa. Bersengketa maksudnya bergaduh. Berpecah belah. Sebab apa? Tak jaga adab nak bercakap. Nak menyampaikan pandangan, tak beradab. Jadi akan berlaku pergaduhan. Seterusnya, tidak memberi kesan ke arah kebaikan. Tak ada apa-apa kesan yang baik. Sebab apa? Tak ada adab. Masing-masing tak ada adab. Jadi tak ada kesan yang baik. Okey, seterusnya menimbulkan perselisihan faham. Orang akan salah sangka, salah faham. Sebab apa? Tak jaga adab ketika berhujah, ketika memberikan pandangan. Seterusnya apa? Menjatuhkan maruah orang. Sama ada menjatuhkan maruah sendiri-sendiri, ataupun menjatuhkan maruah orang lain, yang disindir dan sebagainya. Okey, setakat tu boleh faham? Boleh. Boleh faham kan? Boleh. Video dah, tak buat video. Okey, rumusan. Apa rumusan dia? Ingat tak apa rumusan Ustazah bagi? Siapa boleh bagi tahu? Siapa tengok video Ustazah? Apa rumusan daripada adab berhujah yang Ustazah sampaikan ni? Ayat yang awak faham. Siapa nak cuba? Daripada yang Ustazah ajar tadi, okey, apa rumusan yang awak nak sampaikan di sini? Muaz, boleh sampaikan? Nurin? Siapa lagi ni? Darwish Al-Qardawi. Darwish Shazli. Siapa nak cuba? Apa rumusan pembelajaran pada hari ni? Imanina. Okey, siapa nak cuba? Okay, siapa nak cuba onkan mic? Kamu on mic, Ustazah faham awak nak cuba. Apa rumusan? Tak ada siapa nak cuba. Okey, Ustazah sampaikan ya. Rumusan pembelajaran pada hari ni ialah sentiasalah. Sentiasa selalulah ucapkan perkataan yang baik. Sesungguhnya perkataan yang baik itu adalah sedekah. Ini daripada hadis Nabi ya. Jadi kita sebagai orang yang baik-baik, cakaplah, sebutlah benda yang baik. Sampaikanlah pandangan kita, sampaikanlah idea kita cara yang baik. Sebab apa? Yang baik-baik itu yang kita sebut itu adalah sedekah. Pahala sedekah besar tak? Sedekah ni pahala dia besar tak? Besar. Untung kan? Jadi belajarlah jaga adab berhujah. Okey, setakat tu. Ada yang nak bertanya? Sebelum Ustazah teruskan dengan buku aktiviti. Nak tanya angkat tangan, Ustazah nampak. Ada? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, tunjuk pada Ustazah buku aktiviti adab awak. Tunjuk pada Ustazah, Ustazah nak tengok siapa yang tak ada buku. Okey. Okey, dah sedia untuk bincang jawapan? Dah sedia? Dah. Okey. Dah sedia, kita tengok muka surat yang pertama iaitu muka surat 21. 21. Betul? 21. Muka surat 21 yang Ustazah tunjuk ni. Okey. Pada buku Ustazah ni ada tak jawapan? Ada tak? Ada. Okey, Ustazah akan klik satu persatu. Jawapan akan keluar satu persatu ya. Okey, tarikh. Tarikh latihan ni yang Ustazah minta awak buat ialah 25 hari bulan 5. Tulis, letak kat situ tarikh dia. Siapa yang ada dalam ni tulis. Tarikh dia 25 hari bulan 5. Hari Isnin. Bukan tarikh hari ni Latihan ni dah lama Ustazah bagi. Tak apa, awak tulis je. Siapa yang tak tulis tarikh lagi tulis. 25 palang 5 palang 2021. Dah? Okey, dah? Okey, hari Isnin ya, hari Isnin. Okay. Soalan. Sebelum soalan kita baca arahan dulu. Apa arahannya?
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ada 5 pilihan jawapan, ada 5 tempat kosong. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Soalan pertama, hujah yang disampaikan dengan penuh adab akan memberikan kesan yang, okey, siapa nak cuba? Kesan yang apa? Nurin cuba. Kesan yang apa? Positif. Okey, bagus. Kesan yang positif. Okey, tulis jawapan awak. Siapa yang belum tulis? Siapa yang dah jawab betul? Right. Siapa yang salah? Pangkah. Buat pembetulan sebelah dia. Positif. Positif maksudnya kesan yang baik. Okey, bagus Nurin. Dah. Siap. Okey, soalan kedua. Seorang penghujah perlulah mempunyai yang mantap. Okey, siapa nak cuba mempunyai apa? Siapa nak jawab? Terus on mic. Keilmuan. Okey, betul tak? Keilmuan. Okey, bagus. Betul ya? Keilmuan. Okey, siapa yang betul? Right. Okey, tak jawab lagi? Jawab sekarang. Tak apa. Ustazah tak makan orang. Okey, seterusnya. Soalan ketiga. Penghujah hendaklah berpakaian kemas yang dengan kehendak Islam. Yang apa? Bersesuaian. Sesuaian. Bersesuaian. Bagus. Bersesuaian. Bersesuaian. Okey. Okey. Soalan seterusnya. Penghujah yang baik mampu mengawal dan menarik perhatian. Perhatian apa? Pendengar. Bagus. Perhatian pendengar. Senang kan soalan ni? Yang terakhir. Kita dilarang apa? Pihak lain ketika berhujah. Dilarang apa? Menyindir. Bagus. Dilarang menyindir. Okey. Siapa yang betul semua? Tunjuk pada Ustazah Good. Betul semua. 5. Good. Bagus. Okey. Ustazah nampak ada yang lambai tangan. Okey. Sekarang muka surat 22. Kita ada 10 minit lagi lebih kurang. Muka surat 22. Soalannya ialah tandakan right pada pernyataan yang betul dan salah pada pernyataan yang salah. Okay, soalan 1. Apabila berhujah, gunakan bahasa yang sopan. Betul atau salah? Betul. Okey, bagus. Betul. Betul. Baik. Soalan 2. Kita boleh memalukan orang demi mempertahankan hujah. Betul? Salah. Okay. Salah. Salah. Tak boleh malukan orang lain. Dilarang. Itu dikira tidak beradab. Okey, yang ketiga. Berhujah boleh melahirkan idea yang bernas. Betul. Okey, bagus. Betul. Idea yang bernas maksudnya idea yang rasional, idea yang menarik. Okey, soalan yang keempat. Jangan terlalu bersopan semasa berhujah. Betul ke salah? Salah. Okey, salah. Digalakkan bersopan ya. Dianjurkan supaya bersopan. Okay, soalan kelima. Sentiasa berlapang dada ketika berhujah. Betul. Betul. Ustaz dah klik dulu jawapannya. Dah terklik. Betul. Berlapang dada maksudnya kenapa? Apa maksud berlapang dada? Buka minda. Sikap terbuka. Apa Darwish? Apa Ryan? Minda terbuka.
Minda terbuka, betul juga. Minda terbuka, jangan sempitkan. Jangan sempitkan minda awak, fikiran awak. Ada pandangan orang lain, kita cuba terima. Okey, seterusnya. Dah terklik lagi jawapan. Berhujah dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami. Betul. Betul, bahasa yang mudah difahami. Tengok ejaan difahami tu. Awak nampak tak ejaan difahami? Apa kesalahan ejaan di situ? Titik pa kan. Awak buang tinggal satu titik difahami, bukan dipahami Buang lagi 2 titik tu. Okey. Soalan ke-7, berhujah dengan beremosi dan menyinggung perasaan orang lain. Betul ke salah? Salah. Salah. Salah tak boleh. Jangan emosional sangat. Jangan ikut emo. Okey, yang terakhir. Merasa ke berasa? Merasa. Merasa. Merasa ke berasa? Merasa. Sepatutnya berasa bukan merasa. Merasa ni guna lidah, guna tangan. Berasa sedih dan marah jika idea kita tidak diterima. Betul ke salah? Salah. Salah lah. Janganlah sedih. Kita kena sedih secara positif. Okey. Muka surat seterusnya. Muka surat 23. Dah sedia? Sedia? Okey. Arahannya ialah tuliskan beradab atau tidak beradab dalam amalan berhujah di bawah. Soalan 1, menggunakan bahasa yang mudah difahami. Betul. Okey. Beradab tulis beradab. Jangan tulis betul. Jangan tulis right. Tulis perkataan beradab. Siapa yang salah tu tolong betulkan Tulis perkataan beradab. Kalau dalam peperiksaan pun walaupun jawapan awak tu kata betul, awak tanda right, tak diterima kena ikut arahan soalan. Dia kata tulis beradab, awak kena tulis beradab. Okay, yang kedua, memulakan hujah dengan salam. Beradab. Okey, bagus. Beradab. Yang ketiga, Sama. hujah yang menyinggung perasaan orang. Tidak beradab. Okey, bagus. Tidak beradab. Yes, tidak beradab. Mana tu tidak beradab? Okey, yang keempat. Ini. Berani mengeluarkan pendapat. Beradab. Okey, bagus. Beradab. Mesti berani. Betul. Okey, yang kelima. Hujah tidak rasional. Tidak beradab. Saudara Tidak kita beradab. kan? Tidak beradab. Sebab apa? Tidak rasional. Tidak munasabah. Tidak boleh diterima akal fikiran. Okey, yang keenam. Apa tu? Intonasi suara yang menengking. Tidak beradab. Yes. Tidak beradab. Tidak beradab. Menengking maksudnya dia menjerit-jerit. Tinggikan suara sampai orang tak selesa. Okey, seterusnya nombor 7. Merendahkan suara ketika berhujah. Beradab. Okay. Beradab. Bagus. Beradab. Beradab. Okey, yang ke-8, tegas dan berlapang dada. Beradab. Okay. Beradab. Betul, beradab. Yang ke-9, tidak menerima pendapat orang lain. Tidak terima pendapat orang lain. Tidak beradab. Okey, tidak beradab. Kalau kita nak dengar nak minta orang lain dengar pendapat kita, kita pun kena bersedia dengar pendapat orang lain. Okey, yang terakhir, berpakaian sopan dan menutup aurat. Beradab. 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 Semuanya hebat-hebat dalam kelas ustazah ni. Semuanya beradab. Okey. Bahagian
Ada lagi banyak ni kan? Boleh Ustazah teruskan? Ada 3 minit lagi boleh? Boleh. Boleh. Kita bincang habiskanlah latihan ni lain kali senang. Okey, yang muka surat 24. Arahannya ialah padankan ciri-ciri berhujah yang baik. Padankan maksudnya suaikan. Guna pembaris ya, jangan main tarik-tarik je. Tapi kalau kamu tarik tu lurus cantik tak apa. Ada seni tarik lurus elok je. Tapi kalau bergigi-gigi tu ataupun bengkok-bengkok tu eloklah guna pembaris. Okey, pakaiannya. Apa? Pakaiannya apa? Nak suaikan ke mana? Menutup aurat yang sopan. Yes. Sama tak jawapan awak? Menutup aurat dan sopan. Okay, suaikan. Betul? Right. Salah? Pangkah? Buat pembetulan terus. Kalau pening, awak dah tulis guna pensel, suaikan guna warna pula. Kalau buat pembetulan. Okey? Yang kedua, tutur katanya. Tutur katanya bagaimana? Sopan dan merendah suara. Okey, tengok betul tak? Okey, betul. Sopan dan merendah suara. Okey, bagus. Seterusnya, bahasanya. Bahasanya macam mana? Mudah difahami dan tidak menyinggung perasaan. Okey, kita tengok betul tak? Betul. Kan mudah difahami dan tidak menyinggung perasaan. Bahasa mudah. Jangan guna bahasa yang susah-susah. Tak faham? Okey. Seterusnya, isi hujahnya. Padat dan bernas. Kita tengok betul tak? Padat dan bernas. Betul jawapan awak. Padat dan bernas. Padat dan bernas. Seterusnya, Ustazah dah klik jawapan pula kan? Apa tu? Fakta hujahnya berpandukan fasih, lancar dan yakin. Itu yang mana tu? Ustazah dah tertik klik penyampaiannya fasih, lancar dan yakin. Nampak tak? Nampak kan? Yang terakhir tu fakta hujahnya berpandukan Al-Quran dan hadis. Okey, siapa betul semua? Angkat jari. Ibu jari macam ni. Betul semua daripada tadi. Betul semua. Okey, Ustazah nampak. Okey, bagus. Bagus anak murid Ustazah. Okey, boleh teruskan? Boleh. Okey, boleh ya? Okey, muka surat yang terakhir. Betul, Ustazah tak nampak sebenarnya Ustazah guna buka depan Ustazah ni. Okey, arahannya ialah jawab soalan yang apa tu? Tak ada kan? Jawab soalan yang andaikanlah yang diberikan di bawah. Andaikanlah. Title hilang. Tek gambar tu kan dah kena tutup. Okey, soalan pertama berpandukan gambar di atas. Ni gambar dia. Okey, tuliskan 2 sifat yang perlu ada pada seseorang yang hendak berhujah. Okey, siapa nak cuba? Terus on mic dan jawab. Sifat apa yang perlu ada pada kita untuk sampaikan hujah? Okay. On mic, jawab. Siapa nak cuba? Menutup aurat. Menutup aurat. Okey, sifat dia. Sikap dia nak berhujah yang pertama menutup aurat. Betul tak? Betul tak? Okey, betul. Okey. Siapa yang tak tulis lagi, tulis. Okey, lagi? Ada banyak tadi. Siapa lagi nak cuba? Jawab terus. Merendahkan suara ketika berhujah. Apa dia? Nurin sekali lagi ulang. Merendahkan suara ketika berhujah. Merendahkan suara ketika berhujah. Okey, merendahkan suara ketika berhujah. Okey, itu antara ciri-ciri
Sifat orang yang nak berhujah. Menggunakan suara yang merendahkan suara. Bukan suara perlahan ya. Maksudnya sesuaikanlah. Kalau audiens dia ramai, tinggilah sikit suara ya. Kalau audiens dia setakat depan mata, suara yang sesuai lah. Okey, ada lagi? Sebab dia nak jawapan 2 je. Ada yang lain? Jawapan lain? Dah tulis yang lain, cuba. Okey, tak nak cuba. Okay, tak apalah. Yang penting kalau kamu tulis tu mana-mana daripada adab-adab berhujah tadi yang saya terangkan tadi ada tersenarai di sini, betul lah tu. Okey, soalan yang kedua. Jelaskan 2 faedah beradab ketika berhujah. Okey, apa kebaikan? Siapa nak cuba? On terus mic. Muaz, tak nak cuba? Fardawi? Menggunakan bahasa yang mudah difahami. Itu masih adab, itu yang soalan 1. Ustazah nak dah masuk soalan kedua. Jelaskan 2 faedah. 2 faedah. Kalau yang tadi tu, jawapan tadi tu sesuailah untuk Dapat mengubah sikap pendengar. apa dia? Dapat mengubah sikap pendengar. Dapat mengubah sikap pendengar. Okey, betul. Dapat mengubah sikap pendengar. Okey, Raid. Ada yang jawapan lain? Tak ada? Sudah klik jawapan. Dapat mengubah sikap pendengar. Siapa yang tak jawab lagi boleh tiru jawapan Ustazah ni. Ustazah lupa nak klik tadi. Okey. Yang kedua, siapa nak cuba? Apa faedah lagi? Rayyan, cuba tak? Kasrina. Menyatupadukan masyarakat. Okey, bagus. Menyatupadukan masyarakat. Okey, itu antara faedah dia. Ustazah senaraikan. Samalah jawapan kamu dengan Ustazah. Sebab apa? Ini yang paling pendek kan? Menyatupadukan masyarakat. Okey, dapat? Okey, soalan ketiga dan soalan yang terakhir. Tuliskan 2 akibat tidak beradab ketika berhujah. Apa akibat kalau tak beradab? Siapa nak cuba? Jawab. On mic, jawab. Dah nak cuba dah? Okey, tulislah. Menimbulkan perselisihan faham. Menimbulkan perselisihan faham. Yang terakhir, siapa nak cuba? Nak test bersuara cepat. Tak nak? Okey, Ustazah bagi jawapan. Sebab kita kejar masa. Masyarakat sering bersengketa dan berpecah belah. Okey, salin. Pastikan latihan ni siap ya. Naik sekolah nanti saya tengok dah tanda. Awak dah write. Write dah guna pensel awak tu. Jangan guna pen Pen Ustazah punya. Awak write guna pensel. Ustazah akan buat semakan kedua nanti di sekolah. Okey, dapat? Okey, kalau tak sempat salin pun tak ada masalah. Sebab apa? Yang ini Ustazah rakam, Ustazah rekod ya. Termasuk latihan ni. Video yang Ustazah bagi tak ada latihan, tapi yang ini ada latihan Ustazah rekod. Dah rekod. Jangan risau. Okay, stop sharing ya. Ustazah stop sharing. Okey, sebelum Ustazah sudahkan pembelajaran pada hari ini, Ustazah bagi peluang sesiapa yang nak bertanya. Ada yang nak tanya? Angkat tangan, siapa nak tanya angkat tangan. Darwish tak on kamera, Kasrina tak on kamera. Fardawi tak on kamera.
Imanina. Ada soalan? Tak ada dah? Tak ada? Okay, kalau tak ada, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ila liqa.